Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, syukur walaupun ada sedikit hujan di awal petang tadi, tapi alhamdulillah kita masih berpeluang dan boleh menghadirkan diri kita pada malam ini dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar dan kita perolehi ada manfaatnya untuk diri kita sendiri, insya-Allah, dan ahli keluarga dan mereka yang kita kasih dan kita sayangi, insya-Allah taala. Tajuk kita masih lagi berhubung dengan syurga, al-jannah, dan juga kenikmatan yang disediakan oleh Allah kepada mereka yang bakal menghuni dan memasukinya. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan berkat kesabaran, kegigihan, kecekalan kita menempuhi kehidupan ini, pengorbanan kita, harta, masa, tenaga, wang ringgit dibalas oleh Allah dengan sebaik-baik balasan, iaitu syurga yang nikmatnya tidak pernah terbayang dan tidak pernah terlintas sama ada pada fikiran ataupun pada pandangan kita. Pada malam ini tuan-tuan, kita akan menyambung, tajuknya ialah rupa paras, bentuk fizikal yang akan dijadikan oleh Allah kepada ahli syurga. Sebelum kita nak baca hadis ni, kita tak nafikanlah setiap manusia memang menginginkan kecantikan. Memang salah satu daripada perkara yang menjadi kegilaan, dambaan, keinginan yang sangat kuat di kalangan manusia ini ialah untuk tampil dan tampak cantik dan kemas. Sebab itu kalau kita tengok sebagai bukti, kalau tak tengok dalam hadis pun, kita tengok dalam kehidupan kita, golongan yang paling kaya adalah mereka yang terlibat dalam industri menjual, antara yang kaya lah, menjual barang-barang yang berhubung dengan produk kecantikan. Sebab orang nak cantik. Kadang-kadang orang tak sanggup membelanjakan wang untuk makan, tapi dia sanggup simpan duit nak beli bedak, nak beli pencuci muka, kan? Nak beli makanan ni mungkin dia berkira, kan? Mungkin dia fikir 2-3 kali. Tapi kalau nak beli hak yang berkaitan dengan kosmetik, kecantikan, bukan murah, tapi orang bayar lah pasal cantik punya pasal ni, kan? Dia sanggup berbelanja. Dan sebahagiannya kalau kita tengok, mengorbankan diri untuk cantik ni, semata-mata nak cantik ni, sanggup, kan? Yang akhirnya memakan diri. Produk apa tah yang duk ada tu, nak cantik punya pasal, orang petua, kan? Tengok iklan, tertarik, makan tu bukan kuih cantik, kuih jahanam lagi, kan? Tapi orang sanggup lah, kan? Itu yang kata pentingnya tajuk kita ni, kerana memang itu adalah harapan dan keinginan manusia untuk tampak cantik, kan? Baik, salah satu daripada ribuan, ratusan ribu, jutaan
janji-janji Allah Ta'ala kepada ahli syurga ni ialah mereka akan dijadikan dalam keadaan sebaik-baik kecantikan. Tak kiralah yang mati tua ke, yang mati muda ke, gemuk, kurus, hitam, putih, pendek. Yang tu dunia. Sebab itu tuan-tuan, di kalangan ulama mereka mengatakan kalau kita nak banding, compare nikmat dunia dengan akhirat, tentulah tak terbanding. Sebab dunia ini tabiatnya adalah serba kekurangan. Dunia ni tak sempurna. Dia adalah tempat kekurangan, tempat kelemahan. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada orang mungkin tinggi, hitam. Ada orang mungkin rendah, putih. Kan? Dia macam tu. Ada orang yang dia mungkin gemuk, tapi muka dia elok. Ada orang mungkin kurus, kan? Mungkin kurus muka tak elok. Macam tu lah, kan? Lebih tang tu, lebih tang ni. Korang tang tu, korang tang ni, kan? Jadi kalau kita nak cari yang sempurna dari hujung rambut hingga ke hujung kaki, itu bukan tabiat dunia. Tak jumpa di dunia, kan? Tetapi kita akan nampak dan kita akan jumpa pada ahli syurga. Intro ni. Kenapa kita nak kena tengok dan nak kena baca berhubung dengan kecantikan, sifat, dan juga lebih penting tentulah akhlak ahli syurga. Syari kalau cantik saja perangai tak elok pun tak maulah juga, kan? Dia kena seiring. Kita tengok dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang golongan yang akan masuk ke dalam syurga daripada rupa paras mereka, bentuk mereka, keadaan yang akan mereka lalui, sifat mereka sangat menarik dan bersih. Menarik dan bersih. Ada orang tuan-tuan, muka elok tapi pengotok. Pasal itu kita kena siasat betul-betul, kan? Muka tu elok, wangi, bersih baju, tapi pergi ke rumah dia, Masya Allah, kan? Ini kita kena hati-hatilah, kan? Luaran, dalaman kena cantik. Baik. Inna awwala zumrah, rombongan yang pertama. Awwala zumrah, kita ada az-zumar, zumara, wasiqal ladzina amanu, kan? Allah Taala membawa rombongan orang-orang yang beriman ilal jannati zumara, kan? Dalam keadaan berombongan. Jadi zumrah, rombongan yang pertama ni, group, first batch, yang akan yadkhulunal jannata. Kata Nabi, sesungguhnya golongan, kumpulan yang pertama yang akan masuk ke dalam syurga, ala surah, dalam keadaan rupa, gambaran wajah mereka itu al-qamar lailatal badr, bulan purnama. Bulan purnama. Kita pun kalau apa, kalau nak sebut, nak gambarkan kata cantik ni, kita akan gunakan istilah cantik bagaikan bulan. Memang betul. Artinya apa? Bersinar, terang, bercahaya, menarik. Yang lain tuan-tuan bubuh, payah sangat, tuan-tuan tunggu 15 hari bulan. Masa bulan penuh, keluar ramai-ramai pergi Pembang tengok. Lepas tu kaitkan dengan hadis yang saya baca ni.
Inna awwala dhumrah yadkhuluna al-jannah ala surah al-qamar. Ala surah al-qamar. Seperti bulan. Jadi bila kita tengok tuan-tuan, bulan yang mengambang penuh cantik, bersinar, menonjol ketika mana dia berada di atas dan di langit. Tenggelam langit tu. Yang muncul, yang keluarnya, yang menariknya, yang menonjolnya adalah bulan tu. Itu first batch, rombongan pertama. Maksudnya mereka ini kelas first, yang pertama. Okey, dari sudut rupa paras, kecantikan, digambarkan oleh Nabi seperti bulan purnama. Nampak? Di dunia dahulu tak payah duk cerita lah, tak payah duk kira lah, tak payah duk ingat lah, tak payah duk banding lah dia punya muka dia macam mana kan. Pasal tu tuan-tuan jangan susah hati. Kita pernah dengar satu kisah seorang wanita berkulit hitam, buruk dia punya penampilan dia, tak elok, tetapi Nabi jamin dia ada satu tempat di dalam syurga. Ummu Dhufar. Nama dia Ummu Dhufar. Cerita apa kau ni? Perempuan hitam ni, hamba hitam ni. Dah lah tak elok, hamba pula, tapi ahli syurga. Kalau tuan-tuan pernah dengar cerita tentang satu orang perempuan yang kena rasuk sehingga terselok kain dia, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni kena satu penyakit, kena rasuk macam histeria tu. Jadi bila mai rasukkan tu, aku tak ingat, tak sedar diri, terselok habis kain. Boleh tak aku nak minta tolong dekat Rasulullah, doa bagi lega penyakit aku? Lalu dalam hadis tu kata, Nabi SAW telah menawarkan kepada dia dua pilihan. Mesti pernah dengar hadis ni. Nabi telah offer kepada dia dua pilihan. Pertama, Nabi SAW kata, aku boleh mendoakan supaya Allah Ta'ala menyembuhkan penyakit ini, lega. Dapat apa? Dapat lega ya. Itu pilihan yang pertama. Atau mungkin aku boleh menawarkan kepada engkau, kata Nabi, engkau bersabar. Hadis ni yang menjadikan punca ulama berbeza pendapat tentang hukum pi berobat sakit ni. Bila kita sakit, wajib ke, sunat ke, harus ke hukum pergi berubat? Tuan-tuan sakit, demam, batuk, anak kata teruk sangat tu mak, jomlah pi klinik, jomlah pi hospital, cek ku ada apa-apa. Tak apa aku makan ayak menawak, aku makan ayak cak badak lagi lega Apa hukum dia? Dia sakit tapi tak mau pergi klinik. Di sisi mazhab Al-Imam Syafi'i, dia kata tak wajib. Sebab kadang-kadang ada penyakit dia boleh lega sendiri, kita tak makan ubat. Sebab apa tak wajib? Kerana kalau kata sakit berubat tu wajib, tentu Nabi tak bagi pilihan. Tapi Nabi bagi pilihan. Nabi kata, engkau bersabar di atas musibah dan ujian kesakitan yang Allah berikan kepada engkau. Balasannya ada satu tempat untuk engkau di dalam syurga. Agak-agak tuan-tuan, dia pilih apa? Tentulah orang yang beriman, yang waras, yang taqwa. Dia kata dekat Nabi,
aku memilih syurga. Artinya dia sanggup menanggung derita, sakit. Tuan-tuan akan tanya, oi, macam tu pula dah. Jadi macam mana tu? Panjang. Kalau tuan-tuan tengok video-video kita, mesti kadang-kadang perasan. Di kalangan ulama, dia rincikan pula, kalaulah sakit itu tidak memudaratkan, sekadar sakit yang biasa, kita masih lagi boleh pergi kerja, masih lagi buat ibadat, dia tidak mengganggu kehidupan kita, tak wajib. Tapi kalau sakit itu memudaratkan, membahayakan dan perlu kepada rawatan, dia mengganggu kehidupan kita, maka wajib. Panjanglah perbahasan tu, tapi saya nak cerita apa? Kawan perempuan ni yang mai berobat dengan Nabi ni, yang dia tak mau Nabi doa bagi lega, sebab apa? Pasal dia nak ambil jaminan syurga tu. Ulama hadis kata perempuan ini dikenali dengan nama Ummu Zufar, seorang hamba berkulit hitam yang tidak cantik. Tapi bila dia masuk syurga esok, adakah dia masuk dengan kulit hitam tu? Adakah dia masuk dengan rupa parah yang tak cantik itu? Tak. Dia akan masuk seperti bulan purnama. Ini tujuan saya cerita tu. Jadi tuan-tuan jangan susah hati. Dan jangan bimbang. Dunia ni pun orang kata kita tak cantik. Kita kata kita cantik. Betul tak? Yang penting siapa? Yang penting tu kita. Kan? Orang tu yang pilihlah. Kalau dia tanya kita pun, aku cantik tak? Bolehlah. Kebanyakan orang. Manusia ni demikian. Kerana di dalam hati kita tak dapat tidak ada jauh di sudut dalam itu hasad. Jadi biasa. Tuan-tuan boleh bayang macam mana kita nak duduk dalam syurga. Terah rupa-rupa yang duk ada kok kita ni pun, dia punya berdengki tu, Allah. Kita ni kan boleh tengok. Dengki apa dah dengki? Dengki atau hasad ialah suatu perasaan tidak boleh melihat orang lain lebih nikmat daripada dia. Tak habis lagi. Dengan dia menginginkan nikmat itu hilang daripada orang yang memiliki. Faham tak? Hasad ni apa? Dia tak boleh tengok orang lebih. Itu satu. Dan dia berharap, berdoa supaya apa yang lebih itu hilang, musnah daripada kawan tu. Itu dengki. Tu takrif yang lengkap tu. Dia tengok kawan tu cantik, dia dengki. Putih. Aku harap muka hang jadi tak elok satu hari nanti. Lepas tu bila dia dengar, dia kata kawan tu aksiden, habis muka sebelah. Allah, alhamdulillah. Syukur. Maka dia pun masuklah rumah. Pi dalam bilik. Tanya cermin dia, siapakah orang yang paling cantik di dalam santan ini? Kan? Maka kata cermin dia, mula-mula dulu kawan tu, tapi dengar kata aksiden marin, hang lah nombor satu. Macam itulah dengki. Dengki ni sebab itu kita boleh tak salah untuk menzahirkan nikmat yang kita ada, tetapi dalam masa yang sama kita juga tak boleh nafikan bahawa ada di sana suruhan untuk kita tak terlalu menonjolkan nikmat kita kerana bimbang dengki tadi. Bukan tak salah, bukan salah untuk tuan-tuan nak tunjuk kan. Kadang-kadang dalam Facebook macam orang tanya, boleh tak dia nak tangkap gambar
beli kereta baru, beli gelang baru, pi berjalan luar negara, pi Mekah, tangkap buh dalam Facebook. Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh. Pasal apa boleh? Pasal saya pun buat. Boleh jawab lagu tu Imam? Jahannam. Ugama mau duk kira ustaz buat boleh, jahannam. Kan? Para ulama menyebut bahawa hal ini walaupun dia adalah permasalahan baru. Dulu tak ada Facebook. Kalau dulu Abu Bakar friend dengan Umar, friend dengan Ali, friend dengan Uthman. Senanglah kan? Ada page Abu Bakar As-Siddiq. Kan? Dulu tak ada. Cuma boleh tak kita menzahirkan? Tuan-tuan nak tunjuk, tuan-tuan beli kereta baru, pak gambar boh dalam Facebook. Alhamdulillah. Boleh atau tidak? Saya katakan boleh, based on berdasarkan hadis. Satu orang tanya Nabi tentang dia suka pakai cantik, dia suka benda-benda yang indah. Dia tanya Nabi, salah ke tak? Pakaian ni, tuan-tuan, bila kita pakai, orang tengok ke tak? Abang pakai cantik-cantik ni nak pi mana? Aku tak pi mana? Aku nak duduk dalam rumah. Allah abang. Main nak pegang dahi tengok. Artinya bila kita pakai cantik, penampilan kita kemas, tentulah kita akan mengeluar atau kita akan menzahirkannya pada khalayak. Adakah itu bukan juga sama konsep dia dengan Facebook tadi? Orang nampak juga kan? Kalau kita kata tak boleh tunjuk ni ke orang, sekali orang nampak ni kalau kita buat dalam Facebook, hanya duk pakai baju. Kalau hang pakai baju elok sekali orang keluar, orang nampak. Sebab soal riak, ujub, takabbur, sombong, megah, ia soal hati. Tuan-tuan tahu tak? Ada orang pakaiannya buruk, lusuh, tetapi hatinya penuh dengan kesombongan. Pakai lekeh apa semua, orang pun puji. Zuhudnya, bagusnya. Dia tu duit banyak, tapi tengok dia pakai biasa ya. Dia pun dalam hati, ya akulah itu. Nampak? Yang ni ada juga. Yang orang yang dia sombong, sebab sombong ni dia kadang-kadang dia ada banyak gaya, banyak style. Ada orang pakai cantik tapi tak ada. Mak dia suka cantik, dia suka kemas. Tapi dia tak ada perasaan apa. Dia suka orang, dia nampak dia ada confident, self confident, keyakinan diri. Dia tak ada kaitan dengan orang. Yang ni tak ada masalah. Bukan semua orang beli gelang emas besar tu nak tayang ke orang. Tapi kadang-kadang dia suka, dia rasa puas, dia rasa untuk diri dia. Tak salah. Pakai gelang besar ni tak boleh riak ni. Hantar masuk neraka ni. Hang tengok macam aku ni. Ni baru ahli syurga. Kecil je. Hak tu masuk dulu. Sebab tu saya kata benda ni dalam bahasa orang putih dia panggil subjektif. Yang kita tak boleh nak tentu. Kita tak boleh nak kata. So, boleh kita menzahirkan kecantikan ini dengan di samping kita mengawal hati kita daripada termasuk ke dalam sifat sombong tadi. Nabi kata sesungguhnya Allah itu maha cantik dan dia suka kecantikan. Mukhalafahnya apa dia? Apa diakah pemahaman di sebalik yang tersirat? Bila Nabi kata Allah itu suka cantik, Allah itu maha cantik, dia suka benda yang cantik, dia tak suka benda yang huduh. Dia tak suka benda yang kotor, benda yang berlawanan dengan yang cantik itu. Maka sunnah orang Islam ni dia menzahirkan nikmat dia. Allah Ta'ala suka melihat nikmat dia pada diri kamu. Jadi bila kita berperwatakan, berpenampilan cantik ni, kita niat untuk apa?
menzahirkan nikmat Allah. Kita dapat pahala. Kan? Allah bagi kita duit, kita ada lebih sikit, kita beli bagi nampak cantik, dapat pahala. Okey? Bahkan Nabi SAW kan, hadis yang selalu kita baca tu, satu orang yang belengah berlemuh tu, Nabi tanya dia tu tak ada sabun ke nak basuh baju dia, dia tak ada duit ke nak beli minyak rambut ke apa ke? Ada. Siapa yang dia tak buat bagi elok? Kan? Artinya Nabi kritik kan? Baik. Okey, thummal ladzina yalunahum ala ashaddi kawkabin durriyin fis sama' idha'ah. Grup yang pertama, kumpulan yang pertama seperti bulan purnama. Manakala rombongan thummal ladzina yalunahum, kumpulan yang kedua, yang kemudian grup yang kedua yang kurang sikit, yang mereka ini darajatnya rendah sikit daripada grup yang pertama, kedudukan mereka itu rendah, mungkin dari sudut amalan ke kelebihan ke, mereka jatuh nombor 2. Mereka ni pula bila masuk dalam syurga seperti apa? Kaukabin durriyin fis sama' idha'ah, seperti bintang yang bergemerlapan, bercahaya di langit yang terbuka. Nombor 1 bulan, nombor 2 bintang. Kati. Bulan orang kata nombor 1. Kati memang mana? Bulan, lepas tu bintang. Hai tuan-tuan, jangan lagu tu saya nak ceramah lama ni. Okey. Nombor 1 bulan, kau apa di al-qamar. Nombor 2 kaukab, an-nujum pun boleh juga, sama, an-najm, bintang. Durriyin, yang bergemerlapan, yang cantik. Pasal tu bila kita pergi luar tuan-tuan, kita tengok bulan. Kalau bulan ada, bintang tenggelam. Kalau bulan penuh, bintang tenggelam. Tapi kalau bulan tak ada, bintang yang bergemerlapan. So nak habaknya segak, cantik, bercahaya, terang, elok, semua itulah. Dia umpama. Okey, baik. Kita sambung. Kemudian golongan ahli syurga ni, rupa cantik, kulit cantik, berseri, bersinar, semua tu ada. La yabulun, tidak kencing. Tu saya kata dunia yang kita kejar ini, dunia yang kita bertarung untuknya ini kotor. Dia ada kekurangan, kelemahan, keaiban. Ya, orang kata, hang kena cari laki segak. Segak pun kentut busuk, buat apa? Betul tak? Artinya, adalah lebih. Tapi, tetap pada korang. Faham tak tuan-tuan? Itu tabiat manusia. Dia kata kalau nak tengok elok tak elok, pergi tengok masa makit tidur. Contoh, saya nak habaknya manusia ni di dunia tabiatnya, sifatnya ada kelemahan, kekurangan. So kita nak puas hati dengan dunia ni, nak sempurna dengan dunia ni, memang tak jumpa lah. Tapi Allah Ta'ala dia describe, dia cerita ni ciri-ciri ahli syurga: segak, cantik, bersinar, elok, dan mereka tidak kencing, tak buang air kecil. Di dunia kalau tak buang air kecil, dia kata aku ahli syurga. Ni bukan ahli syurga, ini namanya penyakit. Tak kencing. Dan tuan-tuan, ahli syurga tidak tidur, kerana di syurga tidak ada malam. Tak ada siang malam. Macam mana tuan-tuan? Di dunia ada satu tempat yang panjang dia lama daripada
bahawa siang lebih lama pada malam, kadang-kadang malam lebih lama daripada siang. Yang tu pun dah jadi tak ketahuan hala dah. Kan? Di sebahagian tempat, di tempat-tempat yang sejuk tu, dia punya siang dia lebih lama, malam dia sekejap ya. Diceritakan oleh pelajar-pelajar dan sahabat-sahabat yang duduk di sana tu, puasa panjang kalau musim sejuk. Buka puasa tak lagi kalau duk meralik subuh. Jadi cepat. Tu pun dah tak teratur. Tapi dalam syurga tuan-tuan tak tidur. Tak tidur. Kan? Kita macam pergi berjalan lah. Bila kita pergi berjalan, dia tak dan nak buat apa, malam dah. Sat berasa. Yang ni dalam syurga, no. Mereka tidak kencing, tak buang air kecil. Wala yataghawwatun. Mereka tidak buang air besar. Maksudnya Allah Ta'ala telah bersihkan, Allah Ta'ala telah sucikan, Allah Ta'ala telah buang segala benda yang kotor, benda yang busuk, benda yang buruk pada ahli syurga. Tak ada, ahli syurga tak ada. Dia tak buang air kecil, dia tak berak, tak buang air. Wala yatfilun. Tafil. Dia tak meludah. Dia tak meludah. Wala yatfiluna. Wala yamtakhitun. Dan dia juga tidak berkahak, berhingus. Kan? Muka tu segak dah. Ingwih meleleh pula dah. Jam. Kan? Macam budak-budak kan, meleleh kan, belengah aku tengok kan. Adakah sifat itu pada ahli syurga? Tak ada. Ahli syurga ni tak ada. Yang apa yang tuan-tuan, apa sahaja yang manusia merasa jijik, merasa kotor, merasa terganggu, dikeluarkan, dibersihkan daripada tubuh badan kita. Nampak kan? Tu. Jadi tak ada lah bau-bau busuk, bau-bau yang mengganggu, menyakitkan kita tu tak ada. Amsyatuhum az-zahab, sikat mereka daripada emas. Warashhuhum al-misk, satu lagi benda yang tak najis. Tuan-tuan, ni satu benda agak faedah fiqh, faedah fiqh. Ada benda yang kotor tapi dia tak najis. Benda tu kotor tapi tak najis. Sebab apa kita kena tahu? Kerana kita nak kena kenal supaya kita tahu bila yang dia perlu kepada kita nak jaga-jaga. Contoh macam ni lah, hingus kotor tak? Dengar pun apa ustaz ni kembang tekuk aku gelema. Sebut bagi elok, bagi nak dengar tu, bagi seronok. Gelema. Najis atau tidak? Gelema. Gelema yang hijau. Kalau kita tak likat ya tu. Siapa pun yang cerdik tak akan kata dia bersih elok. Dia akan kata kotor. Tapi adakah dia najis? Tai hidung, adakah najis? Tapi kotor. Ada tuan-tuan jangan buat panggil pula. Mentang-mentang orang ustaz tu kata, adapun tai hidung ia bukan najis. Apa abang duk buat panggil kotor? Apa duk main apa tu? Tu dia hang tak mengaji hukum. Hang tahu tak najis? Betul lah bang, tak najis. Orang nak makan geli-geleman kan. Benda tu dari sudut tabiatnya dia bukan. Dari sudut tabiatnya dia kotor. Di sudut hukum dia tak najis.
Tapi oleh kerana dia tak najis, tuan-tuan jangan duk buat perangai kampung. Kan? Tak najis. Kan najis, kita kena bersih pakaian ni. Tak najis. Tak najis. Hijau elok pagi ni. Jangan. Oh, kawan yang tengok. Dia tahu bukan najis. Betul lah. Aku sampai. Kita kena jaga. Yang liuk walaupun tak najis, yang liuk besi. Kan. Walaupun benda-benda ni, tapi tuan-tuan, dari sudut dia kotor. Peluh. Busuk. Kotor. Orang bau tak sedap. Mengganggu. Tapi dia tak najis. Artinya, kita boleh salat dalam keadaan berpeluh. Tapi adakah itu boleh kita buat dalam semayang? Mai kayuh-kayuh bersekal ke, ataupun kita pergi jogging ke apa ke, kita mari salat berpeluh, memang sah, semayang sah, pasal tak najis, tapi dia akan mengganggu orang lain. Nampak? Melainkan kalau peluh, tuan-tuan, seperti peluh ahli syurga. Sebab dia kata ni, warashhuhum al-misk, peluh mereka itu seperti kasturi. Kadang-kadang kita orang buat kerja kan, kerja seharian. Lepas itu kita ada minyak wangi. Kita buh minyak wangi, kita nak cover peluh kita tu, busuk kita tu. Kan? Lepas itu macam orang kerja siang kan, macam perlih kita panas. Kalau di Mekah dia panas kering. Kalau di sini dia panas lembab. Jadi kita busuk. Lepas itu di Mekah 3 hari tak basuh baju pun tak apa. Boleh pakai baju yang sama. Tapi kalau kita di Malaysia duk pakai baju yang sama, dia akan bau busuk. Nampak tuan? Jadi ini akan mengganggu orang-orang yang salat dengan kita. Pasal itu sunat kita buh minyak wangi. Walaupun dari sudut hukum fiqahnya sah, tapi dia boleh mengganggu. Baik. Okey. Jadi peluh ahli syurga, misk, dia wangi seperti kasturi. Tapi tuan-tuan tak payahlah, saya tahu orang menega akal. Oh, ini boleh buat bisnes. Orang menega ni dia tengok apa, dia akan kata, oh ini boleh jual. Tahan peluh, buh dalam botol, jual. Nak jual kat siapa? Semua peluh lagu tu juga. Semua kasturi belaka. Kan? Itu. Nak habang kata, tak ada aib dan kurangnya ahli syurga. Wa majamiruhum al-aluwatu al-anjuj 'udut tib, dan mereka punya tempat wangi-wangian ini semerbak harum. Stangi lah, bolehlah terjemah apa pun. Artinya dia punya bakhur dia, wangian dia semerbak harum. Sangat apa dia? Wangi. Kan? Tak ada ni bau-bau yang mengganggu hidung kita, menyesakkan hidung kita. Tak ada. Okey? Wa azwajuhum, dan mereka akan diberikan pasangan isteri-isteri mereka, al-hurul ain, daripada bidadari. Mereka akan dapat bidadari. Bidadari. Okey? Maksudnya mereka tu segak, cantik, pasangan mereka pun segak, cantik. Barulah sepadan seperti pinang di belah dua. Kita dah segak, dah cantik, dah wangi lah. Dapat pula bidadari yang cantik, wangi, putih, bersih ni. Saya kita tengok mereka punya cantik macam mana. Kemudian tuan-tuan punya muka ni nak bagi tak berdengki, nak bagi tak berlawan, nak bagi tak bersaing, Tuhan buat lebih kurang sama. Di dunia ni ada hak yang elok, ada yang tak elok kan. Dia berdengki lah. Jadi dalam hadis ni kata, ala khalqi rajulin wahid ala surah abihim Adam. Muka kita ni semua sama. Sama elok, sama putih, sama cantik, sama bersih.
Sat lagi tak sama, berkelahi pula. Beralih tengok, oi segak. Tengok nu segak, kita pun segak. Sama. Sesegak siapa? Sesegak siapa? Muka kita, rupa paras kita, sifat fizikal kita, bentuk badan kita, tubuh kita, postur, orang putih kata posture kita, seperti our father, bapa kita, Adam alaihissalam. Koklah tuan-tuan tanya, awak tak macam Yusuf? Pasal duk digembar-gemburkan, bukan gembar-gembur, memang realitinya Nabi Yusuf ni segak. Di kalangan ulama, argument mereka, alasan mereka, the best Christian, ciptaan yang terbaik, yang paling segak, paling sempurna, paling elok, paling segala-galanya, the best Adam. Why? Kenapa? Adam, berdasarkan hadis Nabi, Allah menciptanya tidak mengikut tabiat kejadian manusia biasa. Allah menciptakan dengan tangannya sendiri. Allah mencipta Adam dengan tangan dia sendiri. Siapa yang diciptakan dengan tangan Allah selain daripada Adam alaihissalam? Itu kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, manusia ni, Yusuf ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hatta setiap manusia yang lain, dia melalui proses kejadian yang sama. Daripada air mani, manusia ni dia daripada min nutfah. Kita ni termasuklah para nabi, semua manusia ni mereka datang daripada manusia juga. So mereka datang daripada air mani. Kemudian daripada air mani itu menjadi apa? Alaqah, mudghah. Mereka menjadi seketul daging, seketul darah, kemudian seketul daging, kan? Penciptaan manusia yang tak melalui proses itu, the only one, satu ya, Nabi Allah Adam alaihissalam. Dia tak melalui proses air mani, darah, daging, tulang, apa semua ni, terus dia jadi manusia. Dan ahli syurga akan jadi macam tu. Tuan-tuan mati semua ni, hancur di mamah bumi. Siapa pun, lagu mana pun, dia akan musnah. Esok bila dia bangkit, dia tak jadilah air mani bawah semua ni, terus muncul dalam rupa bentuk yang baru dalam sekelip mata, daripada tulang punggung. So kita dengan Adam ada persamaan. Persamaan tak mana? Kejadian kita di akhir zaman pada kebangkitan semula seperti Nabi Adam. So kita ni muka macam Adam, badan macam Adam, tinggi macam Adam, sama dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Depa duk kata tinggi mana Adam? Konyok. Tapi yang tu betul, yang tu betul. Saya masalahnya lemah sikit. Hasta, depa, jengkal, kan? Macam-macam orang Melayu ni, kan? Apa dia lagi? Ukuran dia sejembar, relung, eka, penjuru, kita tak tahu lah. Pasal zaman kita zaman meter, kilometer, milimeter, gram, kan? Mai duk kira bagi 2 kati. Apa dia? Yang aku kenal mak saman kati dah, kan? Kita kilogram, kan? Tu tak keluar lagi tu istilah-istilah yang pelik tu, kan? Saya tak tahu, tapi dalam hadis ni dia kata situn
Dia punya tinggi dia, ukur tinggi. Tuan-tuan, kita sepakatlah. Sorry to say, tak apa, kita sebut bilang maaf nak cakap lah, tapi secara normalnya tinggi cantik lah, rendah tak apa cantik lah. Tu saya kata sorry to say. So bila dia gambarkan ahli syurga, dia tak kata rendah, dia kata tinggi. Pasal itu bila kita tengok orang yang tinggi, segok menantu hang tinggi elok tak menafikan yang rendah ni pun ada dia punya attractionnya. Kadang-kadang yang tinggi renjong tak ketahuan menikah lagi, yang rendah-rendah ni 3 dah. Jangan main-main. Tapi saya nak habaknya, normalnya tinggi tu cantik lah. Pasal tu model-model tu, tuan tengok yang jadi model semua tinggi-tinggi, kan, renjong-renjong, kan, kurus-kurus. Kerana itu secara normalnya orang kata itu cantik. Nampak? Baik. Okey, kita sambung. Macam kita ni, orang Melayu kita ni tinggi pun, kita ni kan cantik lah, tinggi pun tak, rendah pun tak, sedang elok, kan. Okey. Tinggi dia tinggi apa? Tinggi Adam lah. Situna zira'an, 60 hasta. 60 hasta. Fis sama, meninggi ke langit 60 hasta. Semua ahli syurga 60. Macam Nabi Adam. Elok tak? Elok. Kan? Macam mana tuan-tuan tengoklah, balik ukur tengok. Malam ni tarik dengan bini, tarik sampai cukup. Baik, kita azal dulu. Sekejap lagi saya sambung pada tuan-tuan, kecantikan ahli syurga yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, so muka
wajah fizikal sama dengan surah Adam, rupa Adam. Situna zira'an, tinggi dia 60 hasta. Dan saya sebut dah tadi, mirip, seiras antara kita sesama kita. Orang perempuan tertanya-tanya, macam mana pula dengan kami? Takkan Adam juga? Orang perempuan ada tak? Dia punya sifat dia. Oh, orang perempuan, don't worry. Pasal kecantikan ni, dia sinonim dengan orang perempuan. Orang lelaki-lelaki ni kadang-kadang ada lah juga orang yang memang dia ambil reti bab cantik bersih ni, bab penjagaan diri ni. Tapi yang jaga diri betul ni orang perempuan lah. So kita cerita sikit orang perempuan. Nombor 1, apabila wanita dunia masuk ke dalam syurga, mereka diciptakan muda, perawan, uruban atsraba. Mereka jadi anak dara. Anak dara. Jadi anak dara ni kira elok lah. Dijadikan mereka itu cantik, dara. Kemudian Quran sifatkan juga mereka itu penuh dengan cinta. Penuh dengan cinta. Maksudnya apa? Pengasih, penyayang, pemanja, penggoda. Halal lah masa tu. Maksudnya sifat kelembutan, kecantikan itu pada wanita syurga. Sebab ada orang lelaki-lelaki dia takut bini dia cengih, kan? Bini kalau masuk dalam syurga, dia mai kat kita balik lah ustaz. Mai bini kita. Tu ke? Oh, awak ah. Saya ingat aku selamat dah. Selamat. Dia tak ada dah. Kotlah di dunia, kan? Tuan-tuan dapat yang ni rezeki masing-masing lah. Ada yang lemah lembut, dia kata orang Kelantan, saya tak tahulah, kan? Lemah lembut orang Kelantan. Orang-orang yang cengih ni saya tak tahu. Dia kata kalau Negeri Sembilan cengih lah apalah, saya tak tahu. Ni pun rezeki juga, bukan dia ikut negeri. Kadang-kadang di dunia ni dia cantik tapi dia cengih. Cengih bukan dia macam mana, cengih lah, kan? Dia tak ada nak reti-reti lembut. Nak apa? Oh, memang lagu tu. Makan nasi ya? Oh, kita pun lama dah beza. Oh, makan nasi Adakah dia akan cekah saya balik dalam syurga? Saya ada hantar lah main kelas, suruh dia bercakap lembut. Ni tak boleh cakap lembut ustaz oi. Tuan-tuan, kalau suruh macam tu, dia nak pergi cari lain. Maghrib 3 kali pun tak cari ya. Tapi tak apa. Saya nak pesan pada semua para suami yang senasib dengan laki-laki ni. Bukan saya, yang senasib dengan laki-laki ni, yang mendapat pegawai warden 1 ni, kan, warden penjara ni. Nasihat ikhlas berdasarkan hadis. Bersabarlah, kerana nasib anda akan berubah suatu hari nanti. Bila ustaz? Dalam syurga. Panjang. Sabar. Kalau mau mana awak bila dia masuk dalam syurga, dia penuh kecintaan, kelembutan, kehalusan. Itu wanita syurga. Tak ada ni yang kasar-kasar, yang cengih-cengih ni, yang garang-garang ni, tak ada lah. Kalau dia garang, dia tak masuk. Jangan duk garang sangat. Kan? Okey. Kemudian tuan-tuan, wanita ni saya bukan nak, pasal tu Quran dia tak describe sangat tau. Pasal benda ni dia sensitif. Tapi saya kena cerita lah pasal ini hakikat dia. Mereka wanita syurga ini apabila masuk ke dalamnya, putih bersih, wangi, cantik, menarik. Tubuh mereka
tidak ada tandingan. Anas bin Malik dia cerita. Ni. Pasal apa ustaz cerita macam ni? Tujuan apa ni? Untuk nak bagi rajin tahajud. Nak masuk syurga? So, cerita-cerita nikmat syurga. Sembahyang rajin, sedekah rajin, supaya kita memperolehi nikmat ini. Walau anna imra'atan min ahli jannah ittala'at ila ahli al-ard. Kalaulah satu perempuan syurga ni dia turun mai ke dunia, la adaa'at ma bainahuma, cerah satu dunia. Dia punya cantik, bersinar, bersih, elok dia, cerah. Nak abang kata tu, la adaa'at, bersinar. Kemudian tuan-tuan, wala mala'at rihan, wangi semerbak. Dengar ni orang perempuan, pasal tu orang perempuan tak boleh pakai minyak wangi yang melampau-melampau sangat kan. Tapi nak habaqnya wanita syurga ni, bila dia lalu habis satu tempat tu wangi, dunia tu wangi. Kemudian Nabi SAW kata, tudungnya lebih baik daripada segala apa yang ada di dunia. Nak habaq kata cantik, segak, wangi, bersih, ahli syurga daripada kalangan wanita. Dan kemudian tuan-tuan, lebih menarik lagi apa dia? Untuk orang laki-laki, yadkhuluna ahlul jannah, al-jannah. Tengok, ahli syurga yang lelaki ni, bila dia masuk syurga, jurdan, murdan, mukahhalin, abna as-salasin atau salasin wa salasin as-sana. Bila dia masuk dalam syurga ni, laki-laki ni, mereka dalam keadaan jurdan, segak. Macam orang perempuan tadi cantik. Murdan, tak ada bulu, tak ada janggut, tak ada misai, bulu hidung, bulu apa, semua yang bulu-bulu ni tak ada. Tak ada bulu. Tak ada bulu ni jambu lah. Jambu. Patui. Tapi tuan-tuan, tu imam tahu. Dalam fiqh, bisa dengar? Amrat. Dalam fiqh ada satu bab. Ulama fiqh bincang tentang satu golongan murdan ni lah, amrat. Amrat satu laki-laki yang tak berbulu. Bukan dia cukup, dia tak ada bulu. Kulit dia halus. Depa ni jenis orang jambu. Jambu tau, jambu. Jambu susu ni. Bukan jambu batu. Depa ni ada hukum tau, amrak ni. Sebab depa ni bukan perempuan, lelaki. Tapi dia punya segak dia, tak ada bulu dia. Tuan-tuan tengok, kadang-kadang ada orang laki-laki yang muka dia putih, tak ada bulu. Depa ni amrak. Ada hukum depa. Kan, amrak ni. Ada hukum khas. Macam mana pergaulan depa dan sebagainya. Kan, dengan wanita dan sebagainya, ada perbincangan. Kerana depa ni ialah satu golongan. Dan, depa ni bahaya lah. Kalau mereka duk ada lah, bahaya amrak ni. Mereka akan menjadi serangan bertubi-tubi. Kan? Okey. Tapi nak ceritanya apa dia tadi? Ahli syurga ni jurdan, murdan. Mereka ini cantik, tak ada bulu. Mukahhalin, dia bercelak. Celak ni kalau kita tengok dia cantik. Dia bercelak. Kan? Abna, umur mereka seperti anak-anak 33 atau 33, salasin wa salasin, 30 atau 3 dan 30 dan 33, umur 30-an, 33 umur ahli syurga. Jadi tuan-tuan tak payah usah hati lah macam saya kata 60, 70, 80, 90 tu tak ada.
Budak-budak sangat pun tak ada. Semua 30-an. Sehat, tegak, mantap, cergas. Itu umur kita. Dan yang terakhir, tuan-tuan, apa yang ditakuti oleh penduduk dunia? Tuan-tuan takut apa? Setuju tak? Yang sehat dia takut sakit. Yang muda takut tua. Orang muda ni ketakutan dia tua. Sebab itu dia duk tengok cabut uban, bubuh bagi kala. Yang orang perempuan makan segala anti penuaan, anti oksidan, apa semua tu nak bagi, nak kontrol muda tu. Kan? Cucuk sana, cucuk sini, cucuk sana. Tu pasal apa? Tak mau nampak tua, tak mau tua. Makan pegaga. Kan? Cerah 2-3 periuk. Makan apa segala, abak segala yang tak bagi tua, makan ni nampak muda, beli. Ubat apa kalau bubuh saja anti penuaan laku. Tapi tuan-tuan nak habang, dunia ada sakit, ada sihat, kita akan pergi kepada sakit. Ada muda, orang muda dengan sombong, akhirnya akan pergi juga kepada tua. Tua ni kali lari. Pasal tu Nabi kata apa? Allah menurunkan penyakit dan dia juga menurunkan penawar. Tidak ada penyakit yang tidak ada ubat kecuali tua. Tak ada ubat. Cuma apa? Kita boleh buat ya bagi nampak muda tapi sebenarnya tua. Buh tebal. Makan apa? Nampak macam 30-an akan 60. Bedak tu dia tengah kilo. Basuh mai air shadow apa segala. Tu dia. Ni saya nak habaq apa tuan-tuan? Redha dunia. Tetapi apabila kaki kita melangkah masuk ke dalam syurga, yunadi munadin, ada satu seruan penyeru diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis daripada Abu Hurairah, riwayat Muslim. Inna lakum tahyawna fala tamutu abada. Bila kita masuk dalam syurga tuan-tuan, dia tempit, dia seru kita. Sesungguhnya kamu akan hidup dan tidak akan fala tamutu abada. Tak akan mati. Tu dia tuan-tuan. Tak ada jingsing, tak ada apa semua ni, tak mati. Tu satu. Yang kedua, wa inna lakum tasihhu fala tasqamu. Kamu akan senantiasa sehat dan tidak akan sakit sampai bila-bila. Tuan-tuan jangan usah hati. Cimanih, darah tinggi, gout apa semua tu dunia ya. Tuan-tuan tak sakit. Kalau sakit, macam mana nak enjoy? Bawa pergi berjalan, pergi Krabi ke, pergi Phuket ke, demam, Jahannam. Masuk dalam syurga, go. Makan sikit, Allah, bisa. Macam-macam nak makan tu, nak tiba. Macam mana kalau sakit? Darah tinggi, kecil manis semua, tak ada. Don't worry. Kemudian Nabi kata apa? Suara tu sebut apa lagi? Wa inna lakum an tashibbu. Kamu akan muda. Fala tahramu abadan. Dan kamu tak akan tua. Dan yang terakhir, wa inna lakum tan'amu fala tab'asu abadan. Tuan-tuan, apa nikmat dalam dunia ni? Apa yang last sekali? Dunia ni tuan-tuan, apa nikmat pun dia tak kekal. Dunia, tuan-tuan, nikmat lama mana pun akhirnya dia akan hilang. Itu tidak berlaku di syurga. Dan lebih menarik apa dia? Dunia, nikmat tahun mana pun dunia, akhirnya dia akan satu, hilang, musnah. Kalau tak musnah pun apa dia?
satu orang kaya panggil makan durian. Durian mahal kita pun pergi makan. Tapi dia tak makan. Tanya bersama tak makan. Dia kata saya jemu. Duk makan dah. Makanlah. Nampak tak? Sesedap mana pun, seseronok mana pun, sehebat mana pun, secantik mana pun, tuan-tuan akan mai pada satu titik noktah yang terakhir yang namanya jemu. Bosan. Tuan-tuan duduk tang mana pun, best macam mana pun, mestilah kali boring. Jemu. Kan? Mesti akan akhirnya di situ. Syurga tak ada. Tuan-tuan masuk seminggu, syok, 2 minggu, duduk cari jalan. Ada pintu nak keluar dari tempat-tempat lain ada? Tak ada. Tuan-tuan boleh imagine, kita duduk satu tempat yang tak pergi ke mana-mana, tetapi dia tidak ada istilah jemu. Yang kita akan hidup, itulah kekal selama-lamanya. Boleh bayang dahsyatnya syurga nak dibandingkan dunia. Dunia tuan pergi duduk rumah banglo mewah macam mana, besar segala, ada kolam, ada segala panggung wayang dia tunjukkan, adalah rumah tu dengan panggung wayang, dengan ada mini tenis, ada segala. Jemu tengok wayang, jemu tengok wayang, mandi kolam, jemu mandi kolam, pi buat apa? Habis tengok tuan nak buat apa? Jemu. Ini nikmat dunia. Mudah-mudahan tuan-tuan sikit sebanyak yang kita dengar malam ni memberi semangat dan membakar usaha kita untuk meraih syurga Allah Taala. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.